Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu doakan agar semua murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Minggu ni kita bertemu lagi di bawah tajuk Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Bersama saya, Cikgu Izzat Iskandar akan bersama-sama untuk menerangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu Unit 1 Muka Surat 2. Okey, terima kasih Cikgu Fitri di atas permulaan tadi. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu nak sebelum kita mula, awak mestilah mempunyai buku teks di sebelah awak dan juga buku latihan yang bertulis. Dan juga stasioner dan juga alat tulis awak sebelum kita memulakan kelas pada hari ini. Okey, jadi sekiranya awak belum ada barang-barang tersebut, sila ambil dahulu sebelum awak menyambung untuk menonton video ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, cikgu akan menunjukkan satu PowerPoint ataupun satu presentation mengenai topik kita pada hari ini. Okey, jadi seperti mana yang Cikgu Fitri bagi tahu tadi, topik kita pada hari ini adalah unit kita pada hari ini adalah unit 1, iaitu jadi yang terbaik. Okey, untuk makluman semua, topik ini adalah topik pendidikan jasmani dan topik yang kita belajar pada minggu lepas adalah topik pendidikan kesihatan. Okey, seperti yang sebelum ni kita pernah beritahu semasa pertemuan kita yang kali pertama, kita akan bergile-gile pendidikan kesihatan, lepas tu pendidikan jasmani dan seterusnya. Okey, jadi kita punya subtopik kita hari ini adalah kemahiran mengimbang. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak awak buka lagi, awak make sure awak buka buku teks awak muka surat 2. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran ini murid dapat melakukan imbangan flip-flop dan juga kereta sorong berganda ataupun double wheelbarrow dengan baik. Dan objektif yang kedua, dapat menjelaskan urutan lakuan imbangan flip-flop dan kereta sorong berganda. Okey, dan kita punya kriteria kejayaan adalah murid dapat melakukan 2 aktiviti imbangan dinamik ini dengan baik dan juga murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 faktor yang mempengaruhi imbangan dan juga kestabilan. Okey, seterusnya. Okey, jadi seperti mana yang kita cakap tadi, kita punya subtopik hari ini adalah imbangan. Okey, jadi imbangan kita pada kali ini adalah imbangan dinamik. Imbangan dinamik tak sama dengan imbangan statik. Jadi apakah itu imbangan dinamik? Imbangan dinamik adalah kebolehan seseorang untuk mengekalkan keseimbangan ketika pusat gravitinya berubah. Okey, apa maksud pusat graviti berubah? Okey, seperti yang mana kita tahu, pusat graviti pada tubuh manusia adalah berada di pusat. Okey, jadi apabila kita melakukan aktiviti yang memerlukan kita untuk bergerak dan sudah tentu kita punya pusat graviti berubah. Jadi macam mana kita teruskan kita punya keseimbangan? Contohnya, apabila awak berjalan di atas sebatang palang. Katakanlah awak sedang berjalan, okey, awak masih dapat mengekalkan kestabilan dan juga keseimbangan awak. Okey, dan juga dua lagi contohnya adalah yang kita akan pelajari pada hari ini adalah iaitu kereta sorong berganda dan juga flip-flop. Okey, jadi seterusnya saya menyerahkan kepada Cikgu Fitri untuk menyambung kita punya presentation pada hari ini. Terima kasih, Izzat. Seterusnya, Cikgu Izzat baru sahaja menerangkan apakah dia keseimbangan. Jadi, antara faktor-faktor kestabilan dan keseimbangan yang perlu ada ialah kekuatan otot, koordinasi, luas tapak sokongan, kedudukan pusat graviti dan juga berat.
Aktiviti 1. Okey. Imbangan dinamik flip-flop. Okey, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 2, okey, gambar ini, di mana aktiviti ini memerlukan murid-murid berada di kawasan yang luas dan selamat ketika melakukan aktiviti ini. Murid-murid juga diingatkan supaya koordinasi yang dilakukan sentiasa dalam keadaan imbangan. Okey. Baik, imbangan dinamik flip-flop. Pertama, murid-murid bersedia dalam kedudukan tekan tubi. Tolak badan ke atas menggunakan tangan dan kaki. Memusingkan badan ke belakang. Ulang lakukan ini beberapa kali. Seterusnya, aktiviti 2. Imbangan dinamik kereta sorong berganda. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 2, buku teks pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani tahun 5. Jadi seperti mana yang murid-murid lihat pada gambar, okey, kedudukan tangan, bahu, belakang dan abdomen penting dalam mengekalkan kestabilan dan keseimbangan tubuh semasa bergerak. Murid-murid jangan risau. Cikgu akan tunjukkan demonstrasi sebentar lagi. Apa yang penting di sini ialah murid-murid dapat melihat bagaimana aktiviti ini dilakukan. Okey. Jadi untuk imbangan dinamik ini, kereta sorong berganda memerlukan 3 orang murid. Jika di rumah, murid-murid bolehlah panggil kakak, abang atau adik untuk bersama-sama melakukan aktiviti ini. Kalau ajak ayah dan ibu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baik, ada 3 murid, iaitu murid A, murid B dan murid C. Murid A mengangkat kedua belah kaki murid B di bahagian lutut dan selari dengan peha. Murid B pula duduk dalam keadaan dekam, menyokong berat badan menggunakan tangan. Murid C letakkan kaki dengan lurus di atas belakang murid B. Murid A, B dan C bergerak dengan selari, iaitu tangan dan kaki bergerak secara selari. Mari kita sama-sama menyaksikan demonstrasi imbangan dinamik ini. Okey, imbangan 4 tapak sokongan terdiri daripada 2 tangan dan 2 kaki. Kemudian imbangan 2 tapak sokongan terdiri daripada 1 tangan dan 1 kaki. Okey, murid-murid dapat lihat ya, badan sentiasa ditegangkan. Antara kesalahan lazim yang sering murid-murid lakukan. Untuk pengetahuan semua murid-murid, aktiviti ini adalah antara aktiviti yang paling popular di sekolah kita ketika pendidikan jasmani di padang sekolah.
Okey. Terusnya, rumusan pelajaran kita pada hari ini, mungkin Cikgu Izzat boleh terangkan cara atlet yang sentiasa menunjukkan prestasi terbaik ketika bersukan. Silakan Cikgu Izzat. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fitri di atas penerangan sebentar tadi. Okey, jadi seterusnya kita sudah bergerak ke akhir pelajaran pada hari ini. Jadi, apakah summary apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Okey, jadi keseimbangan dan juga kestabilan amatlah penting kepada individu. Kenapa? Kerana dia dapat membantu seseorang ataupun atlet untuk menunjukkan prestasi dan juga permainan yang bermutu ketika bermain. Seterusnya, mengekalkan keseimbangan apabila pusat graviti dan tapak sokongan diubah. Ini sangat penting kerana kita sentiasa bergerak dan pergerakan kita memerlukan pusat graviti dan juga tapak sokongan berubah. Jadi, untuk mengelakkan daripada kita jatuh, mengelakkan kita kekal seimbang, jadi kita perlulah mempunyai satu satu keseimbangan dan kestabilan yang tinggi. Seterusnya, okey. Seterusnya adalah kita punya latihan pada hari ini. Saya serahkan kepada Cikgu Fitri balik. Terima kasih murid-murid. Terima kasih Cikgu Izzat. Jadi pada akhir pengajaran kita, seandainya murid-murid ingin melakukan aktiviti ini, pastikan permukaan lantai atau padang yang murid-murid gunakan dalam keadaan rata dan selamat. Pastikan juga ada pengawasan orang dewasa atau ahli keluarga ketika murid-murid melakukan aktiviti ini. Sentiasa berkomunikasi untuk kekalkan imbangan tubuh badan kita. Jadi pada akhirnya nanti, cikgu akan berikan tugasan yang akan cikgu masukkan dalam grup WhatsApp kelas. Selepas saja murid-murid menonton video ini. Jadi jumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Mungkin ada kata-kata daripada Cikgu Izzat. Sebentar. Okey, jadi seperti mana yang Cikgu Fitri beritahu tadi, kalau anda nak cuba dua imbangan dinamik ini, tolong pastikan anda mematuhi segala peraturan yang telah Cikgu Fitri beritahu tadi. Okey, jadi latihan yang akan diberikan adalah latihan seperti yang awak dapat lihat pada skrin awak. Okey, jadi ini adalah soalan-soalan yang telah disediakan bagi untuk menguji kefahaman awak tentang topik yang kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi soalan ini kalau awak boleh print out, awak boleh print out. Awak boleh print saja. Kalau awak tak boleh print, awak boleh salin balik tanpa melukis gambar. Tak perlu melukis gambar. Okey. Dan juga kalau awak nak ambil hard copy di sekolah, awak boleh ambil hard copy di sekolah kerana cikgu akan berada di sekolah pada esok hari. Saya rasa Cikgu Fitri pun ada di sekolah kan? Okey. Jadi, jadi itu sahaja daripada cikgu. Serahkan balik kepada Cikgu Fitri. Jadi sekian sahaja pengajaran PDPR Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5 pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sentiasa kekal sihat di rumah, minum air secukupnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.